أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah, terutama kepada jemaah-jemaah daripada surah An-Nur Bandar Puteri. Pada kesempatan ini kita dapat meneruskan lagi perbincangan kita di dalam fiqh sirah, dan syukur pada Allah Ta'ala pada malam ini kita dapat menyambung pada jilid yang baru, iaitu jilid yang ketiga. Ya, bulan lepas kita sudah menghabisi jilid yang kedua, dan kali ini kita masuk jilid yang terakhir dalam bab yang pertama, iaitu yang berkaitan tentang sulh Hudaybiyah. Ya, perdamaian Hudaybiyah. Peristiwa ini adalah rentetan daripada cetusan mimpi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan kepada para sahabat satu ketika, menyebabkan para sahabat ini terbahagi kepada tiga di dalam menanggapi mimpi Rasulullah. Golongan yang pertama ialah golongan yang menyatakan ataupun berpandangan bahawa akan berlaku satu kejadian yang pasti. Sebab bagi mereka, walaupun dia didatangi dengan mimpi, tapi mimpi para Nabi adalah merupakan wahyu. Ya, sebagaimana yang disebut dalam satu hadis, ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Mimpi para Nabi di dalam tidurnya adalah wahyu. Maka golongan yang pertama ini begitu komited ataupun begitu berkeyakinan bahawa mimpi ini akan menjadi kenyataan. Cuma tanda tanya terhadap mereka ialah bila benda itu akan berlaku. Golongan yang kedua ialah mereka yang ghairah, mereka yang teruja dengan perkhabaran ini. Ya, terutama sekali golongan muhajirin yang berasal daripada Mekah. 6 tahun tuan-tuan ya, mereka berpisah daripada kampung halaman mereka. Kita yang berada dalam PKP ini sejak 2 tahun kebelakangan ini, kita lihat pun begitu terasa betapa kerinduan kita kepada lambaian pokok-pokok, keindahan, keheningan, dan juga kerinduan kita kepada kedua ibu bapa, dan ramai juga yang melanggar SOP untuk balik. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita pun boleh bayangkan bagaimana para sahabat yang sudah 6 tahun mereka tidak kembali. Sebab ada di kalangan mereka yang pergi ke Madinah sebatang kara, meninggalkan anak-anak, isteri-isteri dan juga harta benda mereka, ladang ternak mereka dan sebagainya. Sehingga kan bila ada perkhabaran daripada Rasulullah, hati mereka terus terdetik dan juga orang kata begitu bersemangat, sehingga kan mereka pulang ke rumah-rumah mereka, mereka menyediakan peralatan, menyediakan persiapan untuk berangkat ke Madinah, ke Mekah. Golongan yang ketiga, golongan yang pertengahan. Maknanya mereka yang tidak kata bersungguh-sungguh ataupun kata tidak bertindak apa-apa. Maknanya mereka duduk di antara pertengahan, yang mana bagi mereka walaupun ia merupakan mimpi Rasulullah, tetapi mereka juga memikirkan tentang risiko yang akan mereka hadapi ketika mana berhadap dengan penduduk
Quraisy di Mekah. Ya, sedangkan orang-orang Islam dengan orang kafir Quraisy ini adalah suatu perkara yang sentiasa bertembung dan pernah mengalami beberapa siri peperangan. Sudah pasti dia adalah jalannya sukar. Dan golongan yang ketiga ini ya berada dalam keadaan yang pertengahan lah. Ya, maksudnya pergi pun tak apa, tak pergi pun tak apa, dan mereka tidak mengharapkan apa-apa. Ya, kerana beberapa situasi yang mereka fikirkan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, peristiwa ini disebut di dalam kitab ini berlaku pada bulan Zulqa'dah, yakni penghujung tahun ke-6 Hijrah. Pendorong kepada berlakunya peristiwa ini ialah kerana Nabi SAW telah memberitahu kepada muslimin bahawa baginda SAW akan berangkat ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Maka ramailah orang-orang muhajirin dan ansar yang ikut serta. Bilangan mereka menjangkau kepada lebih kurang 1,400 orang. Rasulullah SAW berihram untuk umrah di tengah jalan. Dibawanya bersama binatang-binatang al-hadiyu seperti unta, lembu, kambing untuk disembelihkan di tanah haram. Dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka menunaikan ibadah haji atau umrah supaya selamat daripada diperangi oleh musuh. Juga supaya diketahui bahawa mereka keluar untuk menziarahi dan menghormati Baitullah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi gerakkan kafilah ini pada bulan Zulqa'dah. Ini merupakan suatu usaha untuk meluluskan diri untuk sampai ke Mekah. Sebab tu Nabi gerakkan pada bulan Zulqa'dah. Dan kita pun faham bulan-bulan haram ini bermula daripada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Jadi Nabi keluar pada bulan Zulqa'dah kerana bagi orang Arab mereka amat memuliakan tanah haram dan juga mereka memuliakan bulan-bulan haram. Ya, dan bulan-bulan haram adalah bulan yang suci yang mereka akan berusaha untuk mengelakkan diri daripada berlakunya perselisihan, berlakunya pertempuran, berlakunya peperangan dan juga pertumpahan darah. Maka untuk mengambil jalan selamat, Nabi menggerakkannya pada bulan haram. Ya, mudah-mudahan dia menjadi usaha yang tidak berlakunya apa-apa yang tidak diingini. Jadi bersama dengan Rasulullah ini para sahabat dengan jumlah lebih kurang dalam 1,400 orang. Di dalam riwayat sejarah yang lain disebut lebih kurang dalam 1,500 orang. Pada asasnya tidak ada pertembungan. Cuma 1,400 itu memang solid daripada sahabat Rasulullah. Manakala lebih kurang 100 orang yang lebih itu adalah daripada kumpulan Arab, kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar di sekitar pinggiran ataupun di luar daripada kota Mekah. Masa saat-saat Nabi nak berangkat, Nabi mengajak kabilah-kabilah Arab ini untuk turut serta bersama baginda mengerjakan urusan ziarah dan juga umrah ataupun haji. Usaha Nabi ini adalah suatu taktik untuk memberi keyakinan kepada pimpinan Quraisy bahawa Nabi pergi ke Mekah hanya semata-mata untuk menunaikan umrah dan juga ziarah. Kerana itulah Nabi memanggil kabilah-kabilah Arab yang semuanya adalah penyembah-penyembah berhala sebagai suatu dalil ya bahawa mereka ini datang bukan untuk berperang. Kalau datang untuk berperang, apa dia punya motif? Kerana bersama dengan Rasulullah adalah golongan yang orang kata sama dengan kafir Quraisy di Mekah. Yang kedua, tujuan Nabi buat demikian supaya kabilah-kabilah Arab ini mendefend ataupun menghujah kembali kepada Quraisy. Kalaulah contohnya Rasulullah tidak boleh diberi masuk sedangkan mereka dapat masuk, sedangkan
mereka sama-sama datang ya bersama dengan Rasulullah, dan bahkan Rasulullah sendiri adalah bangsa Arab dan asal usul daripada kota Mekah. Bersama Rasulullah ini, Rasulullah bawa juga untuk menjadi dalil ialah binatang-binatang al-hadiyu, ya, sebagai usaha untuk disembelihkan menjadi korban dan juga hadiah. Lebih kurang dalam 70 ekor unta. Daripada 70 ekor unta itu termasuklah salah satunya seekor unta yang dirampas milik Abu Jahal di dalam peperangan Badar dahulu. Salah satunya ada seekor unta yang milik Abu Jahal yang dijadikan ghanimah masa berlakunya peperangan Badar. Dan Nabi sendiri bergerak dengan menaiki unta yang merupakan hadiah daripada Abu Bakar masa Rasulullah datang ke Madinah pada tahun hijrah yang mula Nabi datang tu. Ya, yang nama unta Nabi inilah Al-Quswah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tujuan dasar dan utama kita faham, iaitu pertama Nabi nak datang ziarah kaum kerabatnya di Mekah, dan yang kedua adalah untuk menunaikan umrah di tanah suci. Jadi alat-alatan, persenjataan semuanya Nabi mohon kepada para sahabat dalam keadaan bersarung hanya sekadar untuk mempertahankan diri daripada ancaman dan juga daripada kemudaratan tertentu. Lalu dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pengitip bernama Bashar ibn Sufyan daripada kabilah Khuza'ah untuk mendapatkan berita dan orang-orang Mekah, dari orang-orang Mekah. Jadi Nabi ini berjalan, mula bergerak daripada Madinah dan sampai lebih kurang dalam 10 km daripada Madinah, di satu tempat namanya Zilhulaifah, ataupun lebih kita terkenal dengan nama Bir Ali, yang menjadi miqat makani bagi orang yang nak melakukan umrah haji. Jadi kita berhenti di situ, Nabi mandi, memakai ihram dan juga mula berniat. Jadi di situ sebagai tempat miqat dia. Ya. Daripada situ Nabi pun mengutuskan suatu intelijen dia, pengitip dia daripada kabilah Khuza'ah, iaitu Bashar bin Sufyan. Dan Bashar bin Sufyan ini masih lagi dalam keadaan yang tidak Islam. Jadi di sini kita nampak bagaimana Nabi menggunakan orang bukan Islam dalam usaha untuk mendapatkan kemanfaatan untuk orang Islam. Jadi bermakna dalam segi hukum dia adalah harus dibenarkan selagi mana orang itu dipercayai amanah dan dia juga dapat memberi manfaat kepada Islam dan dakwah Islam itu sendiri. Gitu. Jadi Nabi lepas, kemudian Nabi pun bergerak. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan sehinggalah sampai di satu tempat nama Dirul Ashtad. Apabila kembali pengitip yang dikirimkan oleh Rasulullah, beliau berkata, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan ramai orang untuk menghadapi tuan hamba. Telah pun berkumpul orang-orang daripada berbagai kabilah. Mereka bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang tuan hamba daripada datang ke Baitullah. Lalu kata Rasulullah, biarlah, berilah pendapat kamu wahai orang ramai. Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, tuan hamba telah keluar dengan tujuan semata-mata kepada Baitullah, bukan untuk membunuh atau memerangi sesiapa. Berhadaplah ke Baitullah itu. Tetapi jika ada sesiapa yang menghalang, kita perangi dia. Jawab Rasulullah, bertindaklah atas nama Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, setelah Nabi ini melepaskan Bashar bin Sufyan, Nabi dan para sahabat bergerak dan kemudian bertemu kembali dengan pengitip Rasulullah ini di satu tempat namanya Dirul Ashtad. Maka dia melaporkan apa yang berlaku di Mekah di saat itu, iaitu rupanya berita kedatangan Rasulullah itu sudah diketahui oleh pimpinan-pimpinan Quraisy, dan mereka sedang membuat persediaan dengan memanggil kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitarnya untuk
menghalang kehadiran kafilah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendirinya memang ingin mewar-warkan kehadirannya supaya mereka mengetahui kehadiran itu adalah kehadiran yang bukan untuk melakukan apa-apa pertembungan peperangan, tetapi hanya semata-mata untuk menunaikan haji ataupun umrah, dan kehadirannya pula pada bulan Muharram, pada bulan haram. Jadi rupanya orang kafir Quraisy dia telah menggerakkan beberapa kumpulan-kumpulan yang telah diketuai oleh pimpinan-pimpinan tentera mereka. Ada lebih kurang 200 kumpulan, 200 tentera. Satu dipimpin oleh Khalid Al-Walid dan salah satunya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi mereka ni telah diutuskan untuk berada di pinggiran Mekah. Ada mengatakan di kawasan Thaniyatul Wada, di kawasan Hudaybiyah, untuk menghalang laluan utama, laluan biasa yang dilalui oleh orang-orang daripada Madinah. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, kata Rasulullah lagi, siapakah orang yang boleh membawa kita mengikuti jalan yang tidak dilalui oleh mereka? Lalu berkata seorang daripada Banu Aslam, saya wahai Rasulullah. Dengan itu dibawanya melalui jalan berliku dan berliku-liku di celah-celah bukit, hingga sampailah Nabi dan para sahabatnya di Saniyatul Marar, yakni jalan mengikut bukit berdekatan Hudaybiyah. Tiba-tiba unta yang ditunggangi oleh Rasulullah terus duduk. Disuruh bangun berjalan, tidak diindahkan oleh unta itu, malah tidak bergerak pun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini bukan dari makhluk. Unta ini diberhentikan oleh kuasa yang menghalang ashabul fil dulu. Demi Allah, apa yang diminta oleh mereka, yakni orang-orang Quraisy, kepada aku sebagai syarat demi untuk menghormati tanah haram, itu patut diterima, aku akan menerimanya. Kemudian disergah oleh baginda. Lalu unta yang duduk itu pun bangun berjalan dengan tenang hingga sampai di satu perigi kecil yang sedikit airnya. Orang ramai berebut-rebut menggunakan air yang sedikit itu sehinggalah habis. Banyak yang tidak sempat mendapatkan air, maka mengadulah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kehausan dan tidak ada air untuk diminum. Lalu Rasulullah pun mencabut sebilah anak panah dan mengarahkan mereka meletakkannya ke dalam perigi itu. Tiba-tiba terpancutlah mata air memenuhi perigi hingga melebihi keperluan mereka. Jadi tuan-tuan, bila komander yang dipimpin oleh Khalid dan juga Ikrimah tadi telah buat rondaan dan juga kawalan, maka Nabi tidak mahu berlakunya apa-apa pertembungan. Sudah pasti Nabi nak cari jalan selamat. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada, siapakah yang dapat memandu satu jalan yang lain yang boleh kita sampai ke Madinah tetapi tidak bertembung dengan tentera-tentera yang telah bersiap siaga di Mekah. Maka bangkitlah seorang lelaki daripada Banu Aslam. Ada yang mengatakan namanya ialah Najiyah bin Jundah. Dia daripada Bani Aslam. Maka dia angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, saya boleh memandunya. Maka digerakkanlah. Maka perjalanan itu agak sulit, perjalanan yang cukup berbahaya kerana melalui lereng-lereng bukit dan batu-batu yang tajam, dan juga sudah pastilah jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai, maka dia mengalami banyak kesukaran dan risiko, dan salah satunya ialah tidak ada air. Bila sampai di satu tempat, dah jauh berjalan ni, dah sampai di perbukitan, bukit-bukit di kawasan Hudaybiyah. Maknanya antara Madinah ke Mekah ni jarak dia lebih kurang hampir 500 km. Maka Hudaybiyah dengan kota Mekah ni pun tak jauh, lebih kurang dalam 25 ke 30 km sahaja. Jadi maknanya perjalanan Rasulullah sudah melangkaui daripada 400 km lebih lah. Sampai di satu tempat di kawasan Hudaybiyah namanya Saniyatul Marar.
Nama Saniyatul Marah ni tuan-tuan ada 2, 3, 4 nama yang berdekatan kawasan tu. Ada namanya Saniyatul Marar, yang kedua Saniyatul Mar'ah, dan satu lagi Saniyatul Wada'. Yang biasa kita dengar adalah Saniyatul Wada'. Sebab masa zaman Nabi keluar daripada Mekah melalui peristiwa hijrah, Nabi melalui salah satu daripada kawasan bukit di Hudaybiyah yang namanya, salah satunya namanya Saniyatul Wada'. Nama tempat tu Saniyatul Wada'. Rupa-rupanya dalam syair ataupun kita kata nasyid yang dilaungkan, yang diungkapkan oleh penduduk Madinah masa menyambut Rasulullah tu, rupanya satu nama yang pernah dilalui oleh Rasulullah pada masa hijrah dia. Itu yang lahirnya apa dia? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Saniyatul Wada' maknanya salah satu nama yang ada di kawasan Hudaybiyah. Jadi sampai di situ, unta yang Nabi naik Quswah tadi tak nak bergerak, tak nak berjalan, mendiamkan diri. Sehingga kan para sahabat berpendapat mungkin unta ni sakit, ataupun dah sampai limit, dah letih sangat berjalan ni. Tapi Nabi kata unta ni tidak digerakkan ataupun tak nak bergerak kerana satu kuasa. Sebagaimana di zaman Abraha dulu, gajah-gajah tidak mau masuk ke dalam kota Mekah. Maknanya yang menyebabkan menjadi begitu ialah kerana kehendak daripada Allah. Maknanya dia fahamlah bahawa Allah tidak menghendaki Nabi dan para sahabat untuk masuk pada kali ini. Nabi tunggu situ, berlega di situ, kemudian barulah unta itu bergerak sampai satu tempat yang agak ada perigi. Maka para sahabat mencari air di dalamnya, tapi dalam perigi itu memiliki air yang cetek lah. Kemudian mereka berebut-rebut, akhir sekali kering. Bayangkanlah 1,500 orang dan menggunakan satu perigi, dan perigi yang hampir kehabisan air. Jadi macam rumah kita lah tuan-tuan ya. Rumah kita ahlinya tak ramai, 2, 3, 4 orang. Tapi kalau air tangki, satu tangki di rumah kita tu, kalau tidak ada air yang masuk tangki, sekadar tangki, maka hanya boleh bertahan sekadar 2 hari, sehari saja. Ini kan pula ramai, 1,500 orang, sudah pastilah air perigi itu begitu cepat akan habis. Maka diadukan kepada Rasulullah. Maka Nabi mengambil salah satu daripada bilah anak panah yang disarung, kerana disebutkan tadi sebagai satu dalil kehadiran Rasulullah adalah untuk menunaikan umrah. Maka Nabi mengirim kepada seorang-seorang sahabat untuk dicampakkan ke dalam perigi. Maka apabila dilepaskan, kemudian terpancutlah mata air, dan air itu membuak-buak sehingga kan memenuhi keperluan mereka. Sampaikan orang kata melebihi lah. Ini salah satu daripada mukjizat kenabian Rasulullah kepada para sahabat. Jadi salah satu usaha juga tuan-tuan ya, Nabi menyuruh mengambil bilah ataupun mata anak panah tadi, dilemparkan ke dalam perigi. Walaupun dia satu mukjizat, tetapi dia didatangi dengan satu usaha, satu usaha untuk memberi faham pada kita apa-apa kejayaan sekalipun perlu melalui usaha. Sebagaimana kisah Siti Maryam, di saat dia lemah, di saat dia baru lepas bersalin, Allah suruh dia goncangkan batang kurma supaya gugur buah kurma tadi. Kita boleh fahamlah kudrat seorang wanita, kemudian baru bersalin pula, sudah pasti dia lemah, bagaimana dengan kekuatan dia goncang tu, tetapi dia nak memberi gambaran supaya apa-apa kita nak dapat natijah kena dimulai dengan usaha. Walaupun nampak kecil, tetapi dia tetap salah satu daripada usaha. Sedangkan mereka sibuk menggunakan air itu, tiba-tiba datanglah Budail Ibn Warqa al-Khuzai bersama beberapa orang lain.
Katanya saya baru saja meninggalkan Ka'ab ibn Lu'ay dan Amir ibn Lu'ay yang sedang menuju ke lembah Hudaybiyah ini. Bersama mereka ada beberapa ekor unta susu. Mereka akan menyerang dan menghalang kamu daripada pergi ke Baitullah. Jawab Rasulullah, kami datang dengan tujuan mengerjakan umrah, bukan untuk memerangi sesiapa pun. Walaupun orang-orang Quraisy sudah memutuskan untuk berperang. Sekiranya mereka suka, aku minta mereka tangguhkan untuk satu masa. Tetapi jika mereka enggan, demi Allah, aku akan perangi mereka hingga tinggal bersendirian orang-orang yang di belakang aku. Dan Allah pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kata Budail, saya akan sampaikan apa yang engkau katakan. Lalu bertolaklah Budail ke Mekah. Diceritakan apa yang didengarnya. Bangunlah Urwah bin Mas'ud menawarkan dirinya kepada orang-orang musyrikin untuk pergi menemui dan berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Budail ni dia menceritakan bahawa di sana ada beberapa pasukan tentera yang diketuai oleh Ka'ab dan juga Amir, ya, untuk menghalang kehadiran Rasulullah dan para sahabat. Maka Nabi menceritakan kepada Budail supaya disampaikan kepada pimpinan-pimpinan Quraisy tujuan asas mereka datang ke Mekah. Bila disampaikan, ya, salah seorang daripada pimpinan Quraisy itu ialah Urwah bin Mas'ud. Dia terkenalah seorang yang banyak pengalaman, ya, yang pernah berhadap dengan Kisra Parsi dan Kaisar Rom, ya. Jadi diberi kepercayaan, maka diutuskanlah Urwah bin Mas'ud ini untuk pergi berunding dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah kata kalau mereka datang dengan cara yang baik, akan disambut dengan baik. Tapi kalau Quraisy sambut dengan perang, maka sahabat-sahabat dan Nabi sendiri, ia tidak akan berganjak, tetap akan memerangi, ya. Maka pergilah Urwah Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibincangkan perkara yang disampaikan oleh Budail bin Warqa. Kata Urwah, apakah engkau fikir orang-orang Arab boleh membiarkan sanak saudaranya binasa di tangan engkau? Jika engkau teruskan rancanganmu ini, sungguh ramai orang-orang dari berbagai kabilah. Mereka tidak akan lari dan membiarkan engkau. Abu Bakar mencelah, apakah kami akan lari dan membiarkan mereka? Jadi Urwah ni dia datang. Salah satu taktiknya adalah mengugut. Ya, salah satu taktiknya adalah untuk mendatangkan perasaan gerun dan takut orang-orang Islam terhadap Quraisy. Sehingga dia kata, kalau kamu datang mengancam, kena ingat, ya, seluruh penduduk Mekah bersama dengan kabilah-kabilah Arab yang ada sekitarnya akan bergabung untuk mempertahankan. Jadi seolah-olah dia nak memberi suatu kegerungan ke dalam jiwa para sahabat dan Rasulullah supaya jangan sesekali memerangi mereka. Duk celah-celah dia duk ugut tu, Rasulullah Abu Bakar bangkit dan mencelah. Ya, Abu Bakar kata kami tidak akan lagi dan membiarkan mereka. Maknanya tetap akan mempertahankan. Kalau mereka menyerang, dia tetap tidak akan lari dan akan bermati-matian. Jadi bila begitu, Urwah pun terkejut. Dia kata, ni siapa ni? Oleh kerana sahabat mungkin tutup muka, ya, maka berkata, aku ni Abu Bakar. Aku ni Abu Bakar. Urwah bertanya, ya, siapa ini? Abu Bakar kata, aku ni Abu Bakar. Lalu Urwah kata, kalaulah tidak kerana jasamu kepadaku, taulah aku menjawabnya. Jadi oleh kerana Abu Bakar ni pernah berjasa kepada dia, dan Abu Bakar ni seorang yang dermawan, orang yang baik, selalunya sentiasa memberi bantuan kepada penduduk-penduduk Mekah sebelum itulah, ya. Kemudian Urwah ni dia pegang janggut Rasulullah di masa dia bercakap dengan baginda, ya, Mughirah ibnu Syu'bah yang berada di samping Rasulullah mengetuk tangan Urwah dengan pedang yang bersarung. Katanya, jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah. Urwah menoleh ke arah Mughirah dan bertanya, siapa orang ini? Beliau menjawab, Mughirah ibnu Syu'bah. Urwah menyambung, awak belum lagi membasuh kotoran yang awak lakukan kemarin. Jadi
lepas dia dicelah oleh Abu Bakar, dia buat benda lain pula. Maknanya Urwah ni datang sengaja untuk mengkocokkan keadaan. Ya, untuk mendatangkan perasaan tidak seronok pada sahabat. Yang kedua, dia buat apa? Dia pegang janggut Rasulullah. Orang Arab ni dia punya tradisi, tuan-tuan, kalau pegang rambut tak jadi masalah. Kita orang Melayu kalau pegang rambut memang pantang. Tak. Orang Arab ni kalau kita ni rapat dengan dia, mesra, main janggut tu biasa. Tapi kalau tak rapat, kalau main janggut, itu adalah satu gambaran menghina, menjatuhkan ke maruah dia lah. Jadi Urwah ni dia pegang janggut. Sebelum sempat dia pegang, telah ditempis oleh hulu pedang Mughirah. Dia pun tanya, ni siapa pula ni? Ya, Mughirah kata, aku ni Mughirah bin Syu'bah. Ya, ada riwayat mengatakan bila dia tak disebut nama Mughirah tu, dia kata, celaka engkau. Ya, bertahun-tahun aku sembunyikan kejahatan kamu. Jadi asalnya nak pertahankan Rasulullah, keluar pula kes ataupun kita kata masalah keluarga pula. Rupanya Mughirah ni adalah anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud tadi. Mereka ni asal daripada Taif. Dulu masa jahiliah, seorang pemimpin Taif ni, bila ada seorang pemimpin Taif yang meninggal, maka orang angkat Mughirah menjadi pimpinan interim ataupun pimpinan sementara. Masa dia naik jadi pemimpin ni, ya, Mughirah ni buat benda yang orang kata apa ya? Dia pergi orang kata, nak kata apa tuan-tuan ya? Dia ketika saat dia diangkat jadi pemimpin, dia merampas satu kabilah Arab di sana, kemudian dia membunuh satu keluarga, kemudian dia rampas harta-hartanya. Dan cerita ni diketahui oleh Urwah tadi, bapa saudara dia. Jadi untuk menutupkan peristiwa ini, dia minta Urwah ni diam-diam dan dia berjanji nak bahagikan harta rampasan dia tadi. Tapi Mughirah ni khianat. Dia lari bawa harta tu dan akhirnya dia pergi ke Madinah, masuk Islam dan kemudian bergabung dengan orang-orang Islam di Madinah. Jadi itu dia kata, celaka kamu, kotoran kamu masih belum dibersihkan lagi. Tu cerita dia, orang kata zaman-zaman jahat dia, zaman-zaman jahiliah dia dululah. Kemudian suasana dan sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperhatikan oleh Urwah. Beliau kemudian menceritakan ludah Rasulullah tidak sempat jatuh ke tanah kerana disambut oleh orang-orang yang ada sekeliling mereka. Apabila dia menyuruh sesuatu kepada mereka, berebut-rebutlah mereka melakukannya. Bila dia hendak berwuduk, seolah-olah hendak berbunuh-bunuh mereka merebut-rebut membawa air kepadanya. Bila bercakap dengannya, tiada siapa yang berani meninggikan suaranya. Tidak mereka pandang tepat kepadanya kerana menghormatinya. Jadi Urwah ni dia datang, orang tua, orang berpengalaman. Dia sebenarnya sedang memerhatikan tingkah laku dan juga keadaan para sahabat dengan Rasulullah. Macam orang tua dulu nak datang ke rumah, nak meminang anak dara, ya, mereka akan perhatikan mana anak daranya. Maka sebab tu tuan rumah akan suruh anak dara ni keluar membawa jak air. Jadi mereka perhati tu, bagaimana diletakkannya jak air, bagaimana diletakkannya cawan di dalam piring, kemudian dituangkan, kemudian macam mana dia berbalas ucapan, ya, bagaimana sambutannya dan sebagainya. Maka sebenarnya diperhati, ya. Begitulah Urwah ni bila dia sampai di kawasan Nabi, dia sedang menguji dan juga memerhati tingkah laku para sahabat. Sehingga kan dia buat komentar bahawa hormatnya para sahabat pada Nabi, cintanya para sahabat pada Nabi, kita kata apa? Maknanya begitu akrabnya sehingga kan Nabi ni kalau dia meludah, air ludah Nabi tu tak sempat jatuh ke tanah.
mana mereka ni berlumba-lumba untuk mendapatkannya, kemudian diambil, dijadikan sapuan di muka dan di kulit-kulit mereka. Ya, dan kalau Nabi meminta air untuk berwuduk, bergebuk-gebuk mereka nak hadirkan. Maknanya sikap nak khidmat pada Rasulullah, nak taat pada Rasulullah begitu mendalam sehingga kan mengagumkan kepada Urwah. Ya. Dan dia kata apa lagi? Sekembalinya Urwah kepada rakan-rakannya, dia menceritakannya. Demi Allah, wahai kaum Quraisy, saya pernah melihat kebesaran Kisra Parsi dan Kaisar Rom serta Najasyi Habsyah. Tidak kulihat rakyat di sana menghormati rajanya seperti Muhammad dihormati oleh para sahabatnya. Sebenarnya dia itu mengungkapkan sesuatu yang benar, kamu harus menerimanya. Jadi dengan tingkah laku, dengan adab yang tinggi para sahabat dan penghormatannya pada Rasulullah, ini bukan suatu ajaran, bukan suatu paksaan. Ya, kalaulah Kisra dan Raja Rom dan Parsi tidak seumpama itu diperlakukan oleh pegawai-pegawainya, oleh rakyatnya, bahkan mereka boleh bayar. Ya, ini kan pula para sahabat yang tidak dibayar oleh Rasulullah, tetapi mereka cukup ikram, cukup hormat, cukup adab dengan Rasulullah. Maka dia memberi satu komentar bahawa ini bukan suatu perkara yang biasa-biasa, tetapi ini didasarkan kepada suatu agama yang benar, perjuangan yang benar dan pembawakan yang betul. Jadi asasnya Quraisy datangkan dia untuk berunding, berbincang dan mencari apa-apa kelemahan. Tiba-tiba ya Urwah balik dengan komentar yang sebaliknya. Maka mengecewakanlah kepada Quraisy tadi. Maka Quraisy cuba untuk mencari diplomatik yang lain pula. Dalam keadaan demikian tu berlaku masa yang agak panjang sikit. Maka Rasulullah mengutuskan dutanya untuk berbincang. Oleh kerana selepas Urwah balik tu, ya agak lama, maka Nabi mengutuskan diplomat dia. Sebelum diutuskan Osman, rupanya dah diutuskan beberapa orang yang sebelumnya. Ya, mula-mula dihantar Khiraj. Ya, dalam perjalanan Khiraj dikhianati. Ya, tunggangannya dibunuh dan dia sendiri pun hampir-hampir dibunuh. Cuma dapat diselamatkan oleh golongan yang ada di pinggiran kota Mekah itu, oleh golongan Hanabisah, lebih kurang gitu. Yang golongan ni merupakan golongan ahli ibadah. Jadi dia terselamat. Kemudian selepas itu Nabi ingin mengutuskan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tetapi ramai para sahabat tidak setuju. Sebab mungkin Sayyidina Umar dari segi ketangkasan dia, dari segi keberanian dia, memang dia boleh lah. Tetapi dari segi diplomat, dari segi berunding, ya, maka bukan orang dia. Sebab Sayyidina Umar ni pantang salah silap sikit, bagi tampar, bagi tangan, bagi kaki. Cekah dan sebagainya. Jadi tak sempat nak berunding lah macam tu. Maka disarankan ya untuk menjadi diplomat Nabi. Akhirnya bersetujulah ya untuk melantik Uthman bin Affan, seorang yang tinggi perwatakannya, yang lemah lembut dan juga menantu pada Rasulullah. Maka diutuskanlah Uthman bin Affan. Maka Uthman pun pergi. Ya, bila sampai di kota Mekah, dia disambut dengan layanan VIP yang hebat. Kemudian dibawa berjalan ke Mekah, ke Baitullah, dan diberi keizinan untuk dia bertawaf sebanyak mungkin. Itu sampaikan Sayyidina Uthman ni makan masa di sana sampai 3 hari 2 malam. Sehingga kalau Uthman kata, wallahi aku tidak akan menjejakkan selangkah pun untuk tawaf ke Mekah kalaulah tidak dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masa 3 hari 2 malam itulah datangnya berita khabar angin yang mengatakan Uthman telah dibunuh. Dalam masa itulah Rasulullah bangkit dengan rasa kemarahan bersama dengan para sahabat, dan berlakulah yang dinamakan Bai'atul Ridwan, atau dalam Quran disebut sebagai Bai'atul Tahta Syajarah, suatu perjanjian taat setia untuk balas dendam ke atas Uthman, ya,
yang berlaku di satu pokok ridwan ataupun tahta syajarah. Maka lahirlah namanya bai'atul ridwan ataupun bai'atul tahta syajarah. Oleh kerana berita ni, yang masa berlakunya bai'ah tu, Nabi letak tangan Nabi dan para sahabat berletak satu demi satu sebagai satu tanda kesepakatan. Nabi letak sampai 2 tangan. Sahabat semua satu-satu tangan. Satu mewakili dirinya dan satu mewakili Osman, mewakili Osman. Maka berita tentang kesepakatan ini, bai'ah ini sampai ke pengetahuan pimpinan Quraisy, menyebabkan mereka merasa takut kebangkitan daripada tentera Islam. Maka mereka melepaskan Osman dan dikirimkan bersama dengan diplomat yang kedua, iaitu Suhail bin Amru. Suhail bin Amru. Jadi peristiwa ini mencetuskan suatu ketegangan yang telah dilakukan oleh orang-orang Mekah yang tidak jujur. Orang Mekah yang tidak jujur terhadap diplomat yang telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berikutan dengan itu pihak Quraisy mengutuskan pula Suhail ibn Amru selaku wakil mereka untuk berunding dan menulis perjanjian damai. Lalu duduklah Suhail di samping Rasulullah. Kata Suhail, tulislah perjanjian antara kami dan kamu. Lalu Rasulullah pun memanggil seorang penulis. Penulis berkenaan ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mengikut riwayat Muslim. Kata Rasulullah, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, saya tidak tahu. La a'rifu hadha. Saya tidak tahu perkataan ini. Maka tulislah Bismikallahumma. Orang-orang muslimin yang ada bersama menyampuk, kami tidak mau menulis kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Rasulullah mencelah, tulislah Bismikallahumma. Kemudian bila ditulis Muhammadur Rasulullah, Suhail menghalang lagi. Katanya, demi Allah, kalau kami tahu engkau ini Rasulullah, tidaklah kami bersusah payah menghalang dan menentangmu daripada menziarahi Baitullah. Dan tidaklah sampai kami berperang dengan engkau. Tulis saja Muhammad ibn Abdullah. Jawab Rasulullah, baiklah. Walaupun kamu mendustakan aku, mendustakan aku ini Rasulullah, aku tetap juga. Walaupun Suhail ini membantah, Nabi kata, wallahi anni la Rasulullah walau kadzabtumuni. Kamu ni, demi Allah, kalau kamu dusta pun sekalipun, aku tetap Rasulullah. Jadi Suhail ni perlilah. Kalaulah aku mengaku engkau Rasulullah, tak perlu aku susah payah nak menandatangani perjanjian ini ataupun menghalang kehadiran kamu ke Mekah. Tapi Rasulullah ni dia toleransi, walaupun para sahabat dah kira marah dah. Jadi Nabi pun menyuruh Sayyidina Ali memadam. So Sayyidina Ali tulis Muhammad ibn Abdullah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyuruh memadam Muhammad Rasulullah. Ali membantah. Ali tak nak. Ali tak nak sebab kerana kata ikramnya pada nama tadi, kerana memuliakan Rasulullah, dia tak nak padam. Tak nak padam. Kemudian kata Rasulullah, apakah kamu memberi tunjukkan. Sehingga Rasulullah kata, tunjukkan saya di mana. Lalu ditunjukkan oleh Ali, maka Rasulullah sendiri memadamnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu memberi peluang kepada kami bertawaf di Kaabah? Jawab Suhail, demi Allah tidak. Sejak sekarang hingga tahun hadapan, dan boleh datang tahun hadapan dengan pedang-pedang yang bersarung. Kemudian kata Suhail lagi, siapa yang datang daripada kami walaupun sudah beragama dengan agamamu kepada engkau, pulangkanlah dia kepada kami. Sebaliknya, sesiapa yang datang daripada kamu kepada kami, tak akan kami pulangkan dia kepada kamu. Kata orang-orang muslimin, subhanallah. Kenapa pula orang yang sudah menjadi muslim dipulangkan kepada musyrikin? Mereka bertanya kepada Rasulullah,
Apakah ini juga harus kita tulis wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya. Dijauhkan oleh Allah orang yang pergi daripada kita kepada mereka, dan siapa yang datang kepada kita, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya daripada kesukaran. Jadi beberapa intisari daripada perjanjian ini merupakan suatu perkara yang agak sukar difahami oleh para sahabat ketika itu. Sehingga sebilangan para sahabat amat berduka cita dan ada yang membantah secara diam-diam. Ya, dan ramai juga yang tidak bersetuju. Sebab mereka membacanya dengan bacaan akal manusia biasa. Sedangkan Nabi berurusan itu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan suatu makna yang tersirat untuk tempoh masa yang akan datang. Ya. Jadi tempoh perdamaian itu berdasarkan syarat-syarat berikut. Mengikut riwayat Ibn Ishaq, Ibn Sa'ad dan juga Al-Hakim. 10 tahun tidak boleh mencuri, menceroboh, tidak boleh memukiri janji dan mengkhianati. Jadi tempoh ni bukanlah tempoh permanent. Apa-apa perjanjian antara Muslim dengan orang kafir, ya, dia tidak boleh permanent dan dia kena letak tarikh-tarikh yang tertentu. Dan yang paling maksimum tarikh tempohnya adalah 10 tahun. Dia letak 10 tahun. Manakala kabilah pula boleh memilih sama ada hendak masuk dalam perjanjian dengan Quraisy ataupun dengan Muslimin. Orang-orang Bani Khuza'ah masuk dalam perjanjian dengan Muslimin. Kata mereka, kami dalam perjanjian Muhammad. Manakala orang-orang Bani Bakar memasuk perjanjian mereka dengan pihak Quraisy. Jadi maknanya dalam perjanjian ni orang Islam ataupun Quraisy bebas untuk melakukan gabungan perjanjian mereka dengan mana-mana pihak yang bersetuju untuk bergabung dengan mereka. Manakala selesai perjanjian damai itu ditulis, diperlihatkan surat kepada beberapa orang muslimin dan beberapa orang musyrikin. Diriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa Umar Ibn Khattab berkata, maka saya pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas selesai perjanjian itu. Lalu saya berkata kepada Rasulullah, bukankah engkau ini Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya. Saya bertanya lagi, bukankah kita ini berada di atas hak dan musuh kita berada di atas batil? Jawab baginda, ya, betul. Kata saya lagi, tidakkah orang-orang kita yang terbunuh akan masuk syurga dan orang-orang yang terbunuh di kalangan mereka akan masuk neraka? Jawab baginda, ya, betul. Kata saya lagi, jadi mengapa kita terhina dalam menegakkan agama kita? Jawab Rasulullah, aku ini adalah pesuruh Allah. Semestinya aku tidak akan menyalahi perintahnya. Allah tetap akan menolongku. Kata saya lagi, bukankah engkau yang mengatakan kita akan pergi bertawaf di Baitullah? Jawab Rasulullah, ya, betul. Tetapi adakah aku beritahu kamu bahawa mesti pergi ke Baitullah tahun ini juga? Jawab saya, tidak. Katanya lagi, jadi kamu tetap akan pergi dan bertawaf ke Baitullah. Jadi tuan-tuan, memang Nabi ada sebut nak pergi ke Baitullah, tapi tak sebut bila masanya, tarikhnya. Maknanya kalau tak sempat tahun ni, tahun depan kan ada. Tak sempat tahun depan, tahun akan datang pun ada. Tak? Sebab tu Nabi menunaikan haji bukan tahun disyariatkan haji, tapi pada tahun yang ke berapa tuan-tuan? Yang ke-8 Hijrah. Ya, gitu. Dengan jadi kita akan bahaskan balik tentang itipati perjanjian Hudaybiyah ni pada pertemuan akan datang lah. Sebab dia mempunyai beberapa perkara yang dipanggil sebagai i'tibar ilahiyah yang tersirat di dalamnya. Dengan tidak bersabar lagi, Umar datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu dikemukakan kepada Abu Bakar pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah. Jawab Abu Bakar, wahai Umar Ibn Khattab, dia itu adalah pesuruh Allah. Pasti dia tidak akan menyalahi perintah Tuhan. Ya, dan Allah juga tidak akan mensia-siakannya sama sekali. Berikutan itu turunlah wahyu membawa surah Al-Fath, iaitu surah mengenai penaklukan dan kemenangan kepada Rasulullah. Lalu disampaikan surah itu kepada Umar. Maka katanya, wahai Rasulullah, apakah itu kemenangan? Jawab Rasulullah, ya. Barulah Umar merasa senang hati. Jadi selepas daripada itu tuan-tuan, turunlah
surah Al-Fath yang memiliki lebih kurang 29 ayat yang menerangkan tentang kemenangan, pembukaan yang dekat dan juga pertolongan Allah Ta'ala menolong umat Islam dan menang. Ya, maknanya perjanjian Hudaybiyah ni nak digambarkan merupakan muqaddimah, merupakan pintu masuk kepada kemenangan yang lebih besar selepas daripadanya. Jadi setelah turun ayat ni barulah para sahabat terutamanya Umar merasa lega ya terhadap apa yang berlaku. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat menyembelih kurban dan bercukur. 3 kali diulangi arahan itu. Tetapi mereka semua berdiam seolah-olah bersedih. Tidak seorang pun yang mematuhi perintah itu. Lalu masuklah Rasulullah menemui isterinya Ummus Salamah. Dirungutnya sikap para sahabat yang tidak mematuhi arahannya itu. Maka kata Ummus Salamah, wahai Rasulullah, sukakah Tuhan hamba begitu? Keluarlah dan jangan berkata sepatah pun kepada sesiapa. Sembelihlah dan panggillah tukang cukur. Suruhlah dia mencukur tuan hamba. Maka dilakukan oleh Rasulullah seperti yang dikatakan oleh Ummus Salamah. Manakala dilihat oleh orang ramai, mereka pun turut menyembelih sembelihan masing-masing dan saling bercukuran. Mereka hingga sampai akhir berbunuh mereka kerana terlalu sedih. Jadi sahabat ni kerana dia terlalu hibah. Bayangkan orang yang sedih kan tak dia. Bukan kata nak buat kerja, nak makan pun tak lalu. Nak tidur pun tak berapa nak lena. Nak bergerak pun rasa malas. Ini kan bila dah sampai peringkat terlalu. Mereka ni dah terlalu gairah nak datang Mekah. Tiba-tiba tak benar masuk. Ya, dan Rasulullah pula seolah-olah mengalah dengan perjanjian tadi. Ya, maka mereka rasa macam terkedu sangat-sangat. Sehingga kan arahan Rasulullah ni macam seolah-olah tidak didengari oleh para sahabat kerana terlalu sedih. Terlalu sedih. Jadi untuk Rasulullah ni bila arahan tu tak diterima, maka Rasulullah masuk dalam kemah. Maka dinasihatkan oleh isteri Rasulullah iaitu Ummus Salamah. Ya. Jadi Ummus Salamah bagi cadangan elok baiknya Rasulullah memberi contoh awal ya mencukur dan menyembelih. Maknanya Rasulullah menerima, maka setelah Rasulullah buat barulah para sahabat mengikutinya. Jadi kadang-kadang ni lah tuan-tuan dia, orang rumah ni, isteri kita ni kadang-kadang dia lebih memahami dan lebih detail. Maka kadang-kadang tidak salah kita mengambil pandangan daripada isteri kita, kerana kadang-kadang mereka juga dapat merungkai masalah yang kadang-kadang kita tak dapat rungkai. Ummus Salamah ni tuan-tuan, sedikit cerita, dia merupakan balu, asalnya balu daripada Abu Salamah. Ya, kemudian setelah Abu Salamah meninggal, Rasulullah menikahi Ummus Salamah. Dan Ummus Salamah sebenarnya tidak jauh daripada kerabat kekeluargaan dengan Rasulullah. Ya, dari sudut suami dia tu. Ya, suami Ummus Salamah ni adalah Abu Salamah. Nama asalnya ialah Abdullah bin Mughirah. Nama suami dia ni Abdullah bin Abdul Asad. Ya. Abdullah bin Abdul Asad bin Abdul Muttalib. Ya, dia adalah anak saudara lah. Ya, anak saudara kepada bapa saudara Sayyidina Nabi Muhammad. Maknanya Abdullah suami kepada Ummus Salamah. Ummus Salamah nama asalnya Hindun. Ya, Hindun binti Allahumma salli Muhammad, binti Suhail bin Mughirah bin Makhzum. Hindun ni sendiri ni tuan-tuan, seorang perempuan yang cantik. Ya, seorang perempuan yang cantik. Kemudian kahwin dengan, oleh kerana dia cantik, ramai lelaki nak pinang dia. Jadi akhir sekali dapatlah kepada Abdullah tadi, Abdullah bin Abdul Asad bin Abdul Muttalib. Dan Abdullah ni sendiri adalah sepupu Nabi. Dan Abdullah
ni sendiri juga adalah adik-beradik sesuai dengan Nabi. Ya, Nabi ni bila lahir, mula-mula info dia tu disampaikan oleh Suwaibah, ya, Al-Aslami kepada tua dia, iaitu Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya. Jadi bila Abu Lahab tahu, dia rasa gembira, ya, maka dia merdekakan Suwaibah. Dan Suwaibah ni lah yang menyusukan Abdullah, dan Suwaibah ni jugalah yang menyusukan Rasulullah. Ibu susuan Nabi yang pertama adalah Suwaibah Al-Aslami, maka jadilah Abdullah, ya, itu sepupu Nabi dan juga adik-beradik susuan. Kemudian Abdullah ni kahwin dengan Hindun ataupun Ummu Salamah. Asalnya namanya Hindun. Ya, kemudian pada setelah berlaku tekanan peringkat awal, ya, maka Hindun dengan Abdullah ni berhijrah ke Habasyah. Dan di sanalah mereka memiliki 4 orang anak. Nama anak dia lebih kurang, pertama Zainab, yang kedua Salamah, yang kedua Umar, dan yang keempat ialah Allahumma salli Muhammad, Dirar. Jadi salah seorang daripada nama anak dia Salamah. Daripada Salamah ni lah lekat namanya Ummu Salamah dan Abu Salamah. Jadi setelah kewafatan Abdullah, maka Rasulullah meminang Ummu Salamah dan menjadi salah seorang daripada Ummahatul Mukminin. Jadi masa Nabi nak pergi umrah tu, yang mengikuti sisi Nabi ialah Ummu Salamah. Dan dialah yang memberi cadangan supaya mendahului berkorban ataupun menyembelih binatang dan juga bercukur. Kemudian datanglah beberapa orang wanita yang telah beriman, ya, setelah kembalinya Rasulullah SAW ke Madinah. Mereka berhijrah demi kerana agama Islam yang mereka anuti. Di antara mereka ialah Ummul Kalsum bintil Uqbah. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya dengan maksud, wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kamu wanita-wanita yang beriman, maka ujilah mereka. Allah lebih mengetahui dengan keimanan mereka. Jika sudah kamu tahu mereka itu orang-orang beriman, maka janganlah kamu pulangkan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka, yakni wanita-wanita beriman itu, tidak halal lagi kepada mereka, yakni orang-orang kafir. Dan mereka, orang-orang kafir, tidak halal lagi kepada mereka. Dengan itu Rasulullah enggan memulangkan mereka, yang boleh menyebabkan mereka akan kembali menjadi kafir. Jadi kita berhenti di situ dahulu, tuan-tuan, dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pertemuan akan datang, yang kita akan bahas tentang ibarah dan pengajaran daripada isi kandungan daripada perjanjian Hudaibiyah, yang sebenarnya memberi input, memberi memberi kekuatan kepada kemenangan umat Islam untuk akan datang, insya-Allah. Jadi itu sahaja, mudah-mudahan mendapat kebaikan bersama tentang pembelajaran kita pada malam ini, insya-Allah. Wallahu taala bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.